بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan kaumnya. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku ini ialah Rasul dari Tuhan sekalian alam. Maka apabila ia datang kepada mereka dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, mereka dengan serta-merta mencemooh dan menggelakkan, yakni mengilai ketawa apa yang dibawanya itu kerana mempersenda dan mengejek. Dan tidaklah kami memperlihatkan kepada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, malaikat tanda itu adalah lebih terang dari yang dahulu daripadanya. Dan kami timpakan mereka dengan berbagai-bagai azab, balak bencana, supaya mereka kembali bertaubat. Dan apabila bala itu menimpa mereka, mereka merayu kepada Nabi Musa dengan berkata, wahai orang yang bijak pandai, pohonkanlah kepada Tuhanmu keselamatan untuk kami dengan kehormatan pangkat Nabi yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya kami sesudah itu akan patuh beriman. Sesudah saja kami hapuskan azab itu daripada mereka, mereka terus mencabuli janjinya. Setelah dibaca dalam ayat-ayat yang terdahulu cabaran yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila membawa ajaran Islam ditentang oleh kaumnya sendiri dengan sekeras-keras. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dibohongi, padahal mereka mengetahui sifat yang mulia yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah benar, amanah, berani dan bijak. Tidak ada bandingan dan tidak ada tandingan. Walaupun demikian mereka tidak beriman. Mereka lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah adab yang dihadapi oleh nabi-nabi zaman dahulu. Apabila rasul-rasul ini menyampaikan ajaran yang betul, ditentang oleh kaumnya. Pemimpin-pemimpin yang sayangkan pangkat, yang sayangkan harta benda, dunia semata-mata, bersama dengan pengikut-pengikut pemimpin itu yang terpengaruh dengan benda, dengan kesenangan dan pangkat pemimpin-pemimpin itu, mereka berpakat menentang rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkara biasa yang dialami oleh pejuang-pejuang Islam. Walaupun pejuang itu rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Al-Quran adalah mukjizat sehingga hari kiamat. Petunjuk sehingga hari kiamat. Mukjizat yang hidup. Ianya tidak mati dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala cerita yang disebut dalam Quran adalah petunjuk yang berlaku. Walaupun Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi. Di sini Allah Ta'ala menyebut kisah Nabi Musa alaihi salam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarlah kisah Nabi Musa alaihi salam.
Dan wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung perjuangan Nabi Muhammad hari ini, dengarlah kisah Nabi Musa alaihi salam. Walaqad arsalna Musa biayatina ila Fir'aun wa mala'ih. Dan sesungguhnya kami telah utuskan Nabi Musa alaihi salam dengan ayat-ayat kami, yakni dengan tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menunjukkan kerasulannya. Nabi Musa diutuskan ila Fir'aun wa mala'ih, kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sama ada pengikut itu pembesar Fir'aun, termasuk Perdana Menteri dia Haman, termasuk penyumbang harta Qarun, dan termasuklah rakyat-rakyat biasa. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Musa kepada mereka semua, dan dia beri kepada Nabi Musa mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Rasul sesuai dengan cabaran yang dihadapi oleh Rasul itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi mukjizat ketahanan bila dibakar dalam api yang besar dinyalakan, sesuai dengan Raja Namrud yang angkuh dengan kekuasaan. Dia boleh menghukumkan rakyat dengan apa saja, boleh membunuh, boleh menghidup, yang dimaafkan, yang dijatuhkan hukum membunuh. Maka Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Ibrahim, bila dibakar dalam api yang besar tak hangus dan tak sakit pun, Ibrahim dalam keadaan selamat. Dan beberapa mukjizat yang lain. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Saleh dengan untanya yang banyak susu yang boleh diminum oleh kaumnya. Kerana itulah yang menjadi kebanggaan berkaum Thamud. Dan Allah Ta'ala mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam, boleh menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Perkara yang tak boleh dibuat oleh ahli-ahli perubatan, untuk menandakan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran Karim, mukjizat ilmu. Ada di dalamnya undang-undang, perlembagaan, ekonomi, politik, sains dan teknologi. Kerana di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia berbangga dengan ilmu, maka Allah Ta'ala jadikan mukjizat ilmu melalui Al-Quran Karim. Adapun Nabi Musa alaihi salam yang lahir di zaman Fir'aun, masa itu manusia berbangga dengan ilmu sihir. Maka Allah Ta'ala beri mukjizat kepada Nabi Musa, ialah tanda-tanda yang mengalahkan ilmu sihir. Melalui tongkatnya yang dicampur jadi ular dan berbagai perkara pelik. Melalui tangannya yang diselup dalam poket buat keluar cahaya. Apa yang tak boleh dibuat oleh ahli-ahli sihir. Dia beri tanda-tanda kerasulan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Nabi Musa mengalahkan ahli-ahli sihir, sehingga ahli-ahli sihir Fir'aun beriman kepada Allah dan Rasulullah Nabi Musa alaihi salam. Faqala inni rasul rabbil alamin. Maka bersabdalah Nabi Musa, sesungguhnya aku ini ialah Rasul Tuhan sekalian alam. Tuhan yang mentadbir, yang menjadi dan mentadbir alam. Itu makna Rabbil Alamin. Perkataan Rabb makna Tuhan. Perkataan Ilah makna Tuhan juga. Perkataan Rabb dengan makna Tuhan yang mencipta, yang menjadi dan mentadbir alam. Ilah dengan makna Tuhan yang layak disembah dan diabdikan diri kepadanya. Itu adalah nama bagi Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala yang menjadikan alam, yang mentadbir alam, makna dia bukan saja wajib beribadat pada Allah Ta'ala dalam melakukan ibadat. Dalam masa yang sama manusia juga wajib memerintah negeri, berniaga, urusan hidup dia mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ini makna Rabb.
Nabi Musa alaihissalam mengatakan, aku adalah Rasul Tuhan yang mentarbi alam, yang menjadi dan mentarbi alam. Kerana Fir'aun memerintah kerajaan yang besar, kerajaan yang dianggap mempunyai tamadun yang hebat, bangunan-bangunan yang hebat, yang menjadi ahli, yang menjadi kajian kepada ahli-ahli sains pada hari ini, engineer, arkitek, siapa saja kaji bangunan yang didirikan oleh Fir'aun. Itu kehebatan Fir'aun yang memerintah negeri Mesir. Perintah-perintahlah, tapi kena ikut hukum Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam diutuskan oleh Allah untuk membebaskan Bani Israel daripada kezaliman Fir'aun. Dalam masa yang sama mengajak Fir'aun supaya meninggalkan zalim dan berlaku adil. Jangan berbangga dengan kekayaan dan kemewahan yang ada pada kamu. Falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhakun. Maka tatkala ia membawa ayat-ayat kami, yakni mukjizat-mukjizat yang kami berikan kepada Nabi Musa alaihi salam, berbagai-bagai mukjizat, berbagai-bagai perkara luar biasa yang menunjukkan kerasulannya. Idzahum minha yadhakun. Tiba-tiba mereka bergelak ketawa kerana mempersendakan mukjizat yang ditunjuk oleh Nabi Musa alaihi salam. Mereka menganggap Nabi Musa juga adalah ahli sihir. Ahli sihir, supaya je Musa, supaya je. Macam hari ni lah, supaya je. Bah dengan UMNO, supaya je. Supaya je. Hak nak Islam, hak ni pun nak pitih juga, ni nak pitih juga, supaya je. Ini dia, supaya lah. Sama je. Ikhwan yang berjuang Islam di Mesir dengan Husni Mubarak, supaya je. Supaya je. Tu semayang ni semayang juga, sama-sama pergi ke Mekah, supaya je. Inilah ucapan kaum Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam. Kalau Fir'aun berbangga dengan ahli sihir, apa yang dibawa oleh Nabi Musa juga adalah sihir. Sama sihir. Lalu Musa mencabar. Lalu Fir'aun mencabar Nabi Musa untuk berlawan dengan sihir dia. Setelah berlawan di stadium, di padang yang luas, disaksikan oleh rakyat, tiba-tiba ahli-ahli sihir mengaku kalah. Bukan saja ahli sihir mengaku kalah, bahkan ahli sihir beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun ni dia berlawan juga, ajak berlawan. Tapi hari ni tak boleh berlawan. Ajak berlawan tak boleh berlawan. Main ikut jauh je. Fir'aun berlawan dengan Nabi Musa alaihi salam. Namrud berlawan dengan Nabi Ibrahim, berhujah. Setelah kalah hujah, maka diambil tindakan. Ditangkap ahli-ahli sihir, dipotong tangan dan kakinya, disolder, dan ahli-ahli sihir mati syahid. Itulah manusia yang waktu paginya berkafir, dianggap sebagai ahli neraka, waktu petangnya masuk syurga bila mati syahid. Iaitulah ahli-ahli sihir yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Apabila Nabi Musa menunjukkan mukjizat, mereka mempermainkan mukjizat, dan mukjizat mengalahkan perkara-perkara sihir. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un. Dan tidaklah kami tunjukkan kepada mereka akan satu ayat, malaikat kami tunjukkan selepasnya ayat yang lebih besar daripada itu lagi. Tuhan mulakan dengan satu mukjizat, dimulakan mukjizat yang lebih besar lagi. Mula-mula Nabi Musa tunjuk cahaya, tubik ke tangan dia, ada percaya. Tak percaya, dia ajak Nabi Musa berlawan. Dia panggil ahli-ahli sihir. Bila Nabi Musa campur tongkat, jadi ular yang besar, telan habis mukjizat yang lebih besar daripada itu lagi. Tuhan tunjukkan selepasnya mukjizat yang lebih besar lagi kepada mereka.
Wa akhadnahum bil azab, dan kami jatuhkan kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa itu dengan azab. Kemudian Allah Ta'ala turunkan bala bencana, iaitulah tufan, ribut, angin serta banjir yang besar yang menenggelamkan negeri Mesir. Kemudian sebagaimana disebut dalam Quran, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minas thamarat, dan sesungguhnya kami telah bertindak terhadap Fir'aun, terhadap pengikut-pengikut Fir'aun dengan kemarau dan dengan kekurangan buah-buahan. Kemarau, kekurangan buahan diturunkan bala. Patut diriwayatkan, Quran menceritakan dia tak tolong dengan Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, hilang kemarau, mari hujan, subuh, buah balik. Mari tufan, banjir, dia tak tolong Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, hilang. Kemudian mari belalang, belalang habis. Tanaman-tanaman mereka dimakan oleh belalang. Belalang yang terlalu banyak, segala daun dimakan oleh belalang. Mereka minta tolong Nabi Musa, akan dibaca selepas ini. Habis belalang, mari gutu pula. Dalam baju celok tiok, celok kakang gutu. Gelanya habis. Akhirnya berdoa Nabi Musa supaya hilangkan gutu. Hilang. Lepas tu katok, penuh dengan katok. Buka puyuk katok, buka payang katok. Nak minum air katok, penuh dengan katok. Dia doa Nabi Musa. Minta Nabi Musa doa. Nabi Musa doa supaya hilang bencana. Dihilangkan bencana. Kemudian darah. Nak minum air darah. Rupa darah. Rupa darah. Nak minum air darah. Tak boleh. Tengok darah. Ni darah. Sini darah. Tuhan turunkan bala. Di mana yang pertama, yang kedua lebih dahsyat pada yang pertama. Yang ketiga dahsyat pada yang kedua. Yang kedua dahsyat. Yang keempat dahsyat pada yang ketiga. Begitulah seterusnya. La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah, meninggalkan kufur. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah, meninggalkan kekufuran mereka. Wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak innana lamuhtadun. Dan mereka berkata, wahai tukang sihir. Mereka namakan Nabi Musa tukang sihir. Mereka ingat Nabi Musa sihir macam dia juga. Setengah ulama menafsirkan, wahai orang yang bijak, yang alim, yang pandai. Pandai ni pandai zaman dia, pandai ilmu sihir lah. Ilmu sihir menjadi ilmu yang diiktiraf di zaman itu. Barang siapa yang bijak ilmu sihir, jadi orang besar. Dan mereka anggap Nabi Musa ni macam ahli sihir juga. Orang yang bijak dalam ilmu sihir. Masih lagi tak beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka berkata, ya ayyuhas sahiru, wahai orang yang pandai, yang bijak, ud'u lana rabbak, tolong doalah untuk kami kepada Tuhanmu. Minta Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hilangkan bala. Bima ahida indak, dengan apa yang Tuhanmu janjikan kepadamu. Tuhanmu perkenankan doamu. Bila mu berdoa, wahai Musa, doamu diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Sila doa. Minta hilang bala bencana ini. Innana lamuhtadun. Sesungguhnya kami akan mengikut petunjuk yang kamu bawa itu, wahai Musa. Kalau mu berdoa, hilang bala ni, tak apa. Kami ikut, wahai Musa, ikutmu. Ini janji mereka. Janji orang-orang yang kafir. Bila mereka tersepit. Falamma kashafna anhumul azab idahum yankuthun. Maka tatkala kami hilangkan daripada mereka akan azab, tiba-tiba mereka mungkir janji. Bila Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala, azab diangkat oleh Allah Ta'ala, dihilangkan azab, kafir semula. Seru kafir juga. Mereka mungkin janji. Seru dalam keadaan kafir. Tak ikut Nabi Musa AS. Oleh kerana itulah, kita kena sabar
dalam berdakwah, dalam berjuang untuk mengajak orang kepada Islam. Kalau boleh biar nampak benda-benda flag. Semaya hajat hari ni, esok berlaku selalu. Itu kehendak kita lah. Semaya hajat hari ni, esok berlaku selalu. Jangan kita ingat, bila kita semaya hajat, esok berlaku, maka orang ikut kita berlaku. Tak jadi kau jahat lagi. Dia akan jadi begitu. Maka Allah Ta'ala sangguh dulu supaya mereka berfikir. Supaya mereka berfikir dan beriman. Hanya orang yang boleh fikir boleh beriman. Jangan kita ingat, bila Allah Ta'ala tunjuk satu-satu benda yang pelik, maka orang akan ikut kita. Sesungguhnya Nabi-Nabi zaman dahulu telah ditunjuk kepada kaum mereka mukjizat-mukjizat yang diberi oleh Allah kepada Nabi itu. Bila Nabi bawa mukjizat, mereka tuduh Nabi ini menipu, sihir. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicabar supaya menunjukkan mukjizat. Di antaranya mukjizat bulan sebelah dua. Sebelah dua bulan. Dilihat oleh Abu Jahal dan pengikut-pengikutnya, bulan sebelah dua. Bukan pandangan mata saja, bahkan terdapat di kalangan ahli sains pada hari ini dengan menggunakan alat-alat moden melihat memang ada kesan terbelah pada bulan. Sebelah sungguh, bukan pandangan mata. Ini mukjizat yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat. Bila tunjuk mukjizat, mereka kata dia sihir. Termasuklah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apabila Nabi menceritakan Isra' dan Mi'raj, pergi dalam masa satu malam. Bila mereka tanya tentang Baitul Maqdis, semua dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menandakan kerasulannya. Bila tak mampu nak berhujah dengan Nabi, mereka kata ini adalah sihir. Itulah juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Musa menunjukkan mukjizat tongkatnya, mukjizat cahaya, dia supaya kita ada sihir juga, supaya je. Supaya je. Ilmu supayanya ni ilmu sejak zaman Fir'aun lagi. Bukan sejaman ini. Bila kita ajak, marilah kepada pemerintahan Islam. Marilah kepada syariat Allah. Hak satu lagi, Islam dah. Supaya je. Kata supaya je berlaku. Ini jangan main. Ilmu supaya ni jadi sama dengan kamu. Jangan main. Kerana agama Allah tetap dengan mukjizat. Bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Al-Quran Al-Karim. Buka Quran, mengaji Quran, baca tafsir-tafsirnya. Apa hukum yang ada dalam Quran? Kalau sekiranya yang diamalkan itu bercanggah dengan apa yang ada dalam Quran, itu sama dengan Fir'aun. Kalau nak sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestilah mengikut Quran, mengikut sunnah dan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amrayn lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati." Aku tinggal kepada kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat sekali-kali selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitulah kitab Allah dan sunnah ajaran aku. Firman Allah Ta'ala, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Belum pada ayat itu firman Allah Ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah, taatlah kamu akan Rasul, dan pemimpin-pemimpin di kalangan kamu yang memerintah kamu, kerajaan kamu kena taat. Maka jika sekiranya kamu bertelengkah dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah, yakni Quran,
dan Rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya kamu sebenarnya beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah dia penyelesaian yang sebaik-baiknya. Kalau Islam sungguh, buka Quran, buka hadis. Mari kita tengok Quran sama dia betul ke tak? Betul ke tak Quran dengan hadis? Tengok satu persatu yang dibuat itu. Oleh kerana itulah bila Abu Bakar menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila ada satu masalah, Abu Bakar tanya, adakah di kalangan kamu yang ingat apa-apa ayat Quran yang berkait dengan masalah ini? Kalau tak ada ayat Quran. Adakah yang ingat mana-mana hadis Nabi yang berkait dengan masalah ini? Kalau tak ada hadis Nabi, barulah beristihad. Ini hak ada dalam Quran, kita tepuh macam. Hak ada dalam Quran. Quran kata pencuri kena kerak tangan. Pilih hukum lain. Quran kata riba haram. Takwil macam-macam. Quran kata haruk dan judi haram. Dilesenkan. Kalau ada lesen, boleh mendatangkan hasil, menambahkan hasil. Ini yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama kami, pada dia bukan daripada agama, maka dia ditolak. Kalau ada orang bawa perkara baru dalam urusan agama, tengok Quran, tengok hadis. Tengok usul at-tafsir, tengok ilmu hadis, tengok usul fiqh, tengok siasat syariah. Adakah dia menepati ataupun tidak? Kalau bercanggah, maka hendaklah ditolak. Hendaklah ditolak. Kerana kalau Nabi Musa dulu ada mukjizat boleh lawan sahih, kita ada mukjizat Al-Quran yang boleh lawan segala perkara yang ditunjuk oleh manusia pada hari ini. Buka Quran, tengok orang kata ni betul tak dengan Quran, betul tak dengan hadis, boleh tak boleh. Mari pekat buka Quran. Ini Quran letak di belakang, Quran baca saja, Quran tulis-tulisan lawa-lawa, tapi hukum hakam dia ditinggalkan di belakang. Ini sangat malang. Inilah ujian yang kita hadapi di akhir zaman. Di sini Allah Ta'ala bawa kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kisah ini adalah petunjuk kepada kita yang berjuang untuk menegakkan Islam, akan berdepan dengan mereka yang menolak segala tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.